Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di YouTube channel Ambo, Jemi Hassan, YouTuber Rakyat. Jadi pada hari ini 19 Februari 2021. Kemarin 18 Februari merupakan ulang tahun rakyat Malaysia ditipu hidup-hidup oleh pimpinan PAS. Dikatakan 300,000 rakyat telah berkumpul di Padang Merbuk hasil penipuan terbesar oleh parti PAS Islam se-Malaysia. Kalau kita tengok gambar mungkin dalam 50,000, tapi dalam Harakah Daily katanya 300,000 rakyat telah turun menyatakan sokongan kepada RUU 355. Dan kalau kita lihat secara RUU 355 ni, kita di pihak ketika itu kita pembangkang, PAS juga pembangkang. Jadi kita melihat RUU 355 digunakan oleh UMNO untuk menjinakkan PAS. Jadi kita kata RUU 355 ni bukan perjuangan sebenar PAS, tetapi lebih kepada perjuangan politik semata-mata. Yalah, kalau kita lihat bagaimana wakil pembangkang boleh membentang rang undang-undang di Parlimen. Sepatutnya ianya dibentangkan oleh menteri, dan menteri kena menghadap majlis raja-raja, kena jumpa raja setiap negeri. Tetapi satu kelebihan diberikan kepada Haji Hadi ketika itu, di mana pembangkang boleh membawa usul persendirian. Peliklah. Jadi Haji Hadi, tetapi yang jadi peliknya adalah di bawah separuh dimasukkan ke dalam Parlimen dan satu tahap diangkat, nombornya diangkat. Ketika itu Azlina Timbalan speaker ini adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga undang-undang. Hari ini adalah YB Taqiyuddin. Jadi dengan penuh rasa bangganya mereka. Dan kalau kita tengok satu video pengurusi Yadim, yang di-Pertua Yadim hari ini, Nasruddin Tontowi menangis terharu katanya kerana Tok Guru Haji Hadi berjaya membentang rang undang 355 ni. Dan kalau kita lihat siri ceramahnya yang dikeluarkan oleh menteri hari ni, dulu adalah Timbalan Ketua Ulama Khairuddin At-Takiri, jelas dia kata dalam ceramahnya, Akta 355 ni akta yang mesti kita pindah. Mesti itu dalam kurungan wajib. Wajib kita pindah. Akta 355 kena pindah. Wajib pindah. Bukan sunat pindah. Bukan makruh pindah. Bukan harus pindah. Bukan haram pindah. Dia wajib pindah. RUU 355 ni bukan sunat tapi wajib. Sampai satu tahap dia nak sekeh Kepala Mufti, mana-mana yang kata rang undang-undang 355 ni sunat. Itulah mereka menipu rakyat Malaysia. Jadi mereka telah menggunakan berjuta-juta duit rakyat Kelantan. Pusing satu Malaysia. Konon Jumpa Perantau nak beri penerangan tentang RUU 355. Pentingnya RUU 355. Tapi hari ini semuanya jadi kenangan. Jadi kita tengok sikitlah kenangan hari ini. Kita nak bawa, nak mengembalikan nostalgia. Bagaimana adik-adik pergi ke himpunan RUU 355. Kesian mereka. Tak faham sebenarnya RUU 355 ni. Tetapi kerana PAS bawa, yalah, PAS pula kata inilah inilah perjuangan Islam. Jadi mereka dengan hati yang tulus ikhlas kerana sayangkan Islam pergi. Tapi sebenarnya mereka ditipu. Tak apalah, kita dengar bagaimana adik ni ditipu oleh pimpinan PAS. Kita dengarlah bagaimana rakyat turun, ni rakyat Kelantan ni, turun ke Kuala Lumpur penuh bersemangat kerana kata inilah perjuangan Islam. 1, 2, 3. Datang sini untuk apa? Ini saya tengok semua anak-anak muda semua ni kan. So datang sini mesti tahu tujuan dia nak buat apa. Untuk perjuangan agama Islam. Perjuangan Islam. Perjuangan apa? Apa yang diperjuangkan? Akta 35 untuk negara Melayu kita. Syariah ni. Menegakkan syariat Islam. Oh, so apa yang Hadi cuba buat RUU 355 ni, apa yang Hadi cuba buat? Apa yang cuba dia Islam. Cuba untuk mempertahankan hak Islam Melayu. Akta 355. Sebab apa? Sebab adakah korang tengok apa Melayu selama ni tak di apa, maksudnya dia punya akta tu tak kuat lagi? Akta dia tak kuat lah. Bayangkan sekarang yang Cina merentah, Melayu down tu.
Sekarang ni Melayu dah bangkit dah semula. So maksudnya ini salah satu perhimpunan untuk bangkitkan Melayu jugalah. Bangkitkan Melayu juga. Oh. Kita dengar lagi bagaimana harapan rakyat. Harapan rakyat berkenaan dengan RUU 355 ni. Besar harapan rakyat. Okey, kita dengar peserta himpunan RUU 355, apa harapan mereka? Diadakan satu perhimpunan untuk nak memperjuangkanlah undang-undang Islam ni. Ya, insya-Allah demi perpaduan Islam dan seluruh umat Islam di Malaysia umumnya, kita hadir hari ini membuktikan bahawa kita telah membuktikan bahawa kita patut menaikkan taraf Akta RUU 335 ini dan membawa mesej kepada yang bukan Islam bahawa jangan dipermainkan dan menghina hukum-hukum hakam Islam. Dan ini akan membawa perhimpunan ini telah terbukti bahawa kita sebagai satu negara demokrasi dan Islam merupakan agama rasmi di Malaysia umumnya, dan haruslah semua pihak memberi sokongan kepada RUU 335, tak kira mereka itu orang-orang Islam atau non-Muslim. Oleh kerana akta ni membawa kepada satu pembaruan, iaitu mencegah kemungkaran di atas bumi Malaysia ini. Okey. Adakah tuan yakin yang Akta 355 ni akan menjadi kenyataan? InsyaAllah, saya pasti dengan kehadiran ini telah membuktikan, dan saya minta semua pihak, khususnya ahli-ahli Parlimen Malaysia yang Islam dan yang bukan Islam, menyokong RUU 335 ini diluluskan di Parlimen, memandangkan bahawa hari ini terbuktilah orang Islam menyokong sepenuhnya RUU 335. Ini ramai orang yang datang untuk nak bagi sokongan kepada Akta 355 ni. So saya nak tanya akak, sejauh mana akak faham dengan Akta 355 ni? Selain nak menyokong, yang saya tahu nak memperkasakan nak memperkasakan syariah, nak menjadi nak hidup sejahtera lah dekat negara Malaysia ni, kalau boleh lah. Okey, adakah puan rasa sekarang ni undang-undang yang ada tak sejahtera? Sejahtera, tapi mungkin kalau syariah diperkasakan mungkin akan lebih. Jadi rakyat Malaysia telah turun beramai-ramai, ada yang tak faham, ada yang faham, tak apalah. Tetapi PAS ini telah menggunakan, ya, kita orang Islam bila diajak untuk berjuang Islam, mestilah kita kerana kita orang Islam. Tetapi malangnya mereka itu yang dipimpinan PAS menipu rakyat. Beratus ribu, berjuta rakyat Malaysia ditipu oleh mereka. Mereka seolah-olah mengatakan bahawa RUU 355 ni wajib seperti solat 5 waktu. Ketika itu, bahkan ada ceramah-ceramah PAS, Ustaz PAS di Pulau Pinang, dia menyatakan dalam ceramahnya di dalam masjid, dia menyatakan bahawa kawan, kalau speaker tanya, sokong tak sokong RUU 355, kawan kena sokong. Kalau kawan tak sokong, kami tanam jarak. Berjumpa Wan Azizah. Jumpa tuan-tuan. Yang berhormat, Kak Wan. Kak Wan nanti Tan Sri Pandeka tanya ahli-ahli yang berhormat, siapa yang menyokong Akta 355, sila angkat tangan. Kak Wan kena angkat tangan. Kalau Kak Wan tak angkat tangan, boleh menyebabkan jatuh iman. Kalau boleh ditakdirkan lepas tak angkat tangan tu mati, kami tanam jerat. Macam tu sekali. Seolah-olah kalau tak sokong, matinya mati dalam kekufuran. Dan banyak lagi lah. Kami dituduh anti-Islam, kami dituduh barua DAP dan macam-macam lagi. Dan mereka menuduh DAP menghalang. Hari ini mereka berada dalam kerajaan. YB Takiuddin dulu dikatakan hero RUU 355. Hari ini dia boleh jadi superhero kerana dia lah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga undang-undang. Tapi ialah Parlimen pun ditutup. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kepada rakyat Malaysia, saya nak buktikan bahawa mereka ini penipu dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka.
Mereka menganggap seolah-olah agama ini barang yang murah, yang boleh dijual mereka hanya untuk kepentingan politik mereka. Jadi pada hari ini, ulang tahun yang ketiga kemarin, 18 Februari, rakyat Malaysia, kita jangan lagi ditipu oleh mereka ini. Mereka ini kalau dah sampai satu tahap, agama pun dijadikan bahan dagangan, Masya Allah. Apalagi yang tinggal dalam diri mereka. Dan kalau kita dapat ingat, selepas mereka jadi kerajaan, siri-siri pimpinan, sebagai contoh Datuk Muhammad Ammar kata, dan yang lebih teruk, yang lebih hina, bagaimana timbalan presiden mengaku di hadapan penyokongnya. Sekarang, di mana suara lantang PAS sebelum ini? Dulu berapi-rapi. Memanglah dulu berapi sebab pembangkang. Memang berapi. Kita dulu bercakap berapi-api tentang RUU 355 kerana kita pembangkang. Jelas mereka sebenarnya bukanlah berjuang untuk Islam, tapi kerana berjuang demi politik. Di Kelantan, Ketua Ulama PAS Kelantan bukan sekadar dah tak bincang pasal RUU 355, bak hudud. Kalau tanya bak hudud hari ni, oleh kerana mereka sudah jadi kerajaan, kalau tanya bak hudud, seolah-olah yang tanya itu membawa suara bisikan syaitan. Setelah kita menguasai negara, kita baru saja ambil alih negara, maka kita perlu mempelajari apakah keutamaan-keutamaan yang perlu kita laksanakan. Dengan arti kata lain, kita mesti mempelajari fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Kita kena ngaji fiqh keutamaan. Kita baru ambil alih negara. Apa perkara hak perlu kita buat yang lebih utama? Apa kena buat? Kita jangan terpengaruh dengan suara-suara sumbat, suara-suara yang kalau bahasa kasarnya suara syaitan. Dia tanya bila lagi nak buat hudud. Ni jangan tanya. Dah jadi macam tu sekali bila berjawatan, bila berkuasa. Sayangnya mereka pada kuasa. Kalau ada di kalangan PAS yang sibuk tanya pasal hudud, tanya, dianggap inilah bisikan syaitan. Sementara lagi kalau kita tengok dulu yang mereka lawan, seperti gerakan yang habis-habisan lawan RUU 355 ni, sekarang dah menjadi kawan. Tak bunyi dah pasal RUU 355. Dengan isu RUU 355 sahaja, saudara, kita dah boleh tolak mereka. Ini bukti yang sangat jelas bahawa mereka parti yang tidak bertanggungjawab. Mereka sanggup menipu rakyat. Rakyat datang kepada merebut. Ada yang berbasikal, ada yang berjalan kaki, bawa anak kecil. Tapi akhirnya inilah hasil. Tak bunyi langsung. Dulu tiap-tiap malam ceramah masuk kampung, penerangan RUU 355. Hari ini nak tanya pun tak boleh. Bila dah ada jawatan, bila dah dapat naik kereta Mercedes, bila dah jadi menteri, bila dah jadi timbalan menteri, dah tak ada dah prinsip konon demi Islam. Semua itu adalah bohong. Semua itu hanyalah untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan politik. Tetapi yang lebih hina, mereka menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Yalah, mereka tunggulah balasannya. Saya mengajak kepada rakan-rakan yang menonton video ini, tugas kita besar. Kita harus mengisafkan rakyat Malaysia, menyedarkan rakyat Malaysia, inilah parti pembohong, parti yang paling hina kerana menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Menjadi tugas kita mengisafkan mereka yang masih sesat menyokong PAS. Mereka menganggap inilah parti yang memperjuangkan Islam. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan apabila mereka berkuasa, apabila mereka berada dalam kerajaan, semua itu berapi-api kerana mereka adalah pembangkang. Alhamdulillah, inilah rahmat, inilah hadiah yang paling besar kepada rakyat Malaysia. Sebelum ini kita hanya boleh kata, hari ini kita dah dapat bukti. Tetapi kalau kita dapat bukti, kita masih percaya lagi parti yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka, saya tak tahu nak kata apa. Tetapi insya-Allah saya tidak akan berputus asa, saya akan terus membuat video, memberi penerangan.
saya akan menyampaikan, memberitahu bahawa PAS bukanlah parti Islam. PAS parti seperti Parti Keadilan Rakyat, Parti MCA, Parti MIC, Parti UMNO. Tidak ada pun kelebihan konon mereka memperjuangkan Islam. Yang lebihnya mereka menggunakan Islam untuk kepentingan mereka. Itu lebih hina daripada parti-parti lain. Mereka tidak ada prinsip, mereka tidak ada tanggungjawab, mereka hanya ada nafsu yang nak dipenuhi, jawatan dan juga gaji. Kesianlah kepada penyokong PAS yang duduk dalam PAS merasakan berjuang Islam. Rupanya mereka berjuang untuk jawatan menteri, timbalan menteri, duta khas dan macam-macam lagi. Teruskan berjuang rakan-rakan. Tugas kita untuk menginsafkan mereka. Sebarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.